Tafsirul Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Saudara berbaik bersama hadirin syahudin sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia dapat kita menyambung kuliah tafsir kita. Dan saudara yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, kita masih lagi membincangkan ayat ke-9 diikuti dengan ayat berikutnya daripada surah Taha, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa hal ataka hadithu Musa idh ra'a naran faqala li ahlihim kuthu inni anastu naran la'alli atikum minha biqabasin aw ajidu 'ala an-nari huda. Sadaqallahul azim. Dan apa kata sampai kepadamu kisah Nabi Musa ketika dia melihat api, lalu dia berkata kepada keluarganya, tinggallah kamu, sesungguhnya aku melihat api, mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit darinya kepada kamu, atau aku akan mendapat petunjuk di tempat api itu. Tuan-tuan rahmati dan dikasihi Allah sekalian, penggunaan waw pada awal ayat ini menunjukkan adanya perhubungan di antara ayat yang lalu yang menceritakan tentang bukanlah Quran diturunkan untuk menyulitkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan untuk menyusahkan baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan seandainya kini baginda mendapat kesulitan, maka itulah harga kejayaan yang sebentar lagi akan baginda sallallahu alaihi wasallam perolehi, sebagaimana Nabi Musa alaihi salam telah pun memperolehinya bila dia menghadapi masalah berdepan dengan Firaun laknatullah alaih. Tuan-tuan, Syekh Qutb pula berpandangan dalam tafsirnya, Tafsir Zilalul Quran, alhamdulillah telah pun diterjemahkan pada ini oleh Pustaka Darul Iman. Kalau ada peluang, milikilah kita tafsir Zilalul Quran ni tuan-tuan, kerana pendekatannya oleh Allahyarham Datuk Yusuf Zaki. Penterjemahan itu amatlah menarik untuk kita memahami bahasa Al-Quran ni sebagaimana dia fahami oleh seorang mujahid, seorang syahid. Syekh Qutb ni akhirnya mati syahid, tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, kerana perjuangannya untuk menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala, menegakkan Islam itu dalam bentuk pemerintahan. Syekh Qutb menjelaskan bahawa kepulangan Nabi Musa ke Mesir ini setelah beliau mendapat ketenangan di Madian bersama dengan pak mentuanya Nabi Syuaib dan berkahwin dengan putrinya, putri Nabi Syuaib ini. Jadi kepulangan ini adalah panggilan daya tarik rasa rindu kepada keluarga, tempat tumpah darah lah tuan-tuan, yang dijadikan Allah SWT sebagai tabir penutup bagi apa yang dipersiapkan olehnya untuk Nabi Musa berkaitan dengan peranan-peranan yang harus dipikul oleh baginda, oleh beliau alaihi salam. Demikianlah dalam kehidupan kita, kita bergerak atau digerakkan oleh kerinduan, panggilan-panggilan dalaman, kepedihan dan cita-cita, barulah kita berjaya, kan? Sebab itu adalah sebab-sebab lahiriah bagi satu tujuan yang tersembunyi yang Allah tetapkan. Dia adalah tabir yang dilihat oleh mata kepala bagi Allah Subhanahu wa taala, kehendaknya yang tidak terjangkau oleh pandangan mata kita, mata luaran kita, kadang-kadang hanya difahami oleh mata hati. Dulu kita telah bincangkan mata luaran dengan mata hati, kan tuan-tuan? Jadi tangan Allah Subhanahu wa taala, ketetapan Allah Subhanahu wa taala, kuasa Allah Subhanahu wa taala ini menentukan untuk hamba-Nya kemuliaan, menentukan kesudahan yang baik untuk mereka yang beriman. Sebagaimana Nabi Musa yang akan dikisahkan lanjut selepas ini, maka perkara yang sama sunnatullah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para pejuang Islam keseluruhannya. Kita dapat melihat dari sudut penggunaan perkataan di sini, idza ra'a naran faqala li ahlihim kuthu
Kusu ni kalau kita belajar bahasa Arab kan tuan-tuan. Jadi tuan-tuan dan hati dan dikasih sekalian, Kusu ni kalau kita belajar bahasa Arab menunjukkan kepada bentuk jamak. Jadi mengisyaratkan kepada kita bahawa ketika Nabi Musa berangkat menuju ke Mesir ini bukan baginda berjalan dengan isterinya sahaja, tapi ada juga penyertaan anggota keluarga yang lain. Boleh jadi anak-anaknya, boleh jadi para pembantunya, boleh jadi kawan-kawannya. Jadi mereka itulah yang diminta untuk menunggu sampailah baginda kembali membawa api yang dilihat di atas gunung itu. Jadi pengucapan inni anastu nara memberi kepada kita satu gambaran bahawa api itu dilihat oleh Nabi Musa AS, dilihat sendiri. Kerana baginda menggunakan di sini, kalau kita belajar ada uslub taukid, penguat, inna. Ni kalau kita belajar bahasa Arab, inna. Jadi merujuk kepada satu bentuk penguatan, mentaukidkan, mengukuhkan bahawa memang benar-benar dia melihat. Biasanya tidak digunakan kecuali terhadap perkara-perkara yang jelas. Kalau perkara-perkara ragui, tidak digunakan kata inna. Ini juga diperkuatkan dengan firman Allah SWT pada awal ayat ini, yang mana Allah menjelaskan idhra'a nara. Idhra'a nara, bukannya Allah menggunakan di situ idhra'au nara. Kalau ra'au nara dia sudah merujuk ke jamak, mana semua rombongan melihat. Tidak, ni Nabi Musa seorang saya lihat. Idhra'a nara. Kan di sini cerita Kusu menunjukkan beramai, tapi Nabi Musa saja melihat idhra'a nara. Nampak tak tuan-tuan? Jadi api yang dilihat oleh Nabi Musa ini sangat jelas bagaimana difahami dengan perkataan anastu. Anastu kalau kita belajar bahasa Arab tuan-tuan, antara kamus bahasa Arab yang baik itulah kamus Al-Farid dan kamus Al-Aziz. Kamus Al-Farid dan kamus Al-Aziz ini, kalau Al-Farid dia merujuk kepada banyak penggunaan perkataan Quran, perkataan kamus Al-Aziz pula menunjukkan kepada verb, kata kerja yang digunakan oleh Quran Karim. Dan anak-anak kita yang belajar di peringkat sekolah menengah tingkatan 1, 2, 3 pun amat wajar memiliki kamus Al-Aziz dan Al-Farid ini tuan-tuan. Jadi dia ambil perkataan anas yang bererti melihat satu dengan jelas. Jadi api ini agaknya dilihat di malam hari dan boleh jadi ia terjadi pada musim dingin. Dari sudut logik akal, kalau api dinyalakan di musim dingin yang ada salji, tentulah dia tidak kuat. Tapi Nabi Musa di sini melihat dengan jelas, nampaknya api tersebut begitu terang di hadapannya. Lalu Nabi Musa pun berjanji untuk pergi mendapatkan bara api, dibawa pulang kepada keluarga. Boleh memanaskan badan, boleh menjadi obor untuk menyalakan perjalanan mereka di malam yang gelap itu dan sejuk. Jadi perkataan yang digunakan oleh Nabi Musa dalam ucapannya, yang digunakan Al-Quran, dirakamkan di sini, berhati-hati. Jadi baginda tidak memastikan akan kembali membawa nyalaan api. Baginda hanya mengatakan la'alli, lihat, la'alli atikum minha, mungkin saya akan usahakan dapat sedaya upaya api tersebut. Ni la'alli kan. Memanglah seseorang mukmin sepatutnya tidak boleh mengatakan satu benda yang akan berlaku masa depan confirm. Dia mestilah mengaitkan targetnya itu dengan mengatakan insya-Allah. Dulu kita dah belajar surah Kahfi kan, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah wadhkur rabbaka idza nasit. Jadi Nabi Muhammad SAW ditegur oleh Allah SWT di atas terlupanya baginda menggunakan perkataan insya-Allah. Maka kita mengikut Nabi Muhammad SAW dan Nabi Musa pun di sini secara isyaratnya menunjukkan perkara tersebut belum confirm. Saya akan usahakan yang terbaik, saya akan cuba dapatkan, bangkali dapat, bangkali tidak. Itulah maksud digunakan oleh ayat Allah SWT di sini. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, lihat penggunaan la'alla ini. Kata au ajidu ala nari huda dalam pengucapan Nabi Musa di sini tuan-tuan menggambarkan boleh jadi baginda mendapat seorang yang menunjukkan jalan. Di samping yang pasti adalah mendapatkan bara api, itu yang menjadi keutamaan target untuk pergi ke situ. Jadi kata atau ni bukan untuk memilih salah satu daripada dua perkara yang disebut itu, adalah untuk menunjukkan dia akan usahakan sebaik mungkin. Tuan-tuan yang mulia Allah sekalian, jadi ucapan Nabi Musa ni mendapat petunjuk wa ajidu 'alan nari huda, dikatakan oleh Al-Imam Syekh Ibn Ashur rahmatullah alaihi, seorang mufassir yang terkemuka dari utara Afrika. Ia merujuk kepada ilham dari Allah SWT untuk baginda.
Kerana ternyata petunjuk yang diperolehinya di sana adalah petunjuk yang sangat agung. Bukan sahaja bagi diri baginda dan keluarganya, tapi kepada semua Bani Israel. Kerana di sanalah baginda memperolehi wahyu ilahi, mendengar secara langsung firman Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi api yang dilihat pada malam yang gelap itu merupakan lambang cahaya penerang yang merupakan petunjuk Allah SWT untuk masyarakat Bani Israel. Tuan-tuan rahmati dan dikasihi Allah sekalian, ikhwati fillah. Kemudian datang ayat ke-11, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Falamma ataha nudiya ya Musa, inni ana rabbuka fakhla'na 'alaik, innaka bilwadil muqaddasi tuwa. Maka ketika dia mendatangi tempat tersebut, dia pun dipanggil, wahai Musa, sungguhnya aku adalah Tuhanmu, maka tanggalkanlah kedua alas kakimu, sungguhnya engkau berada di lembah yang suci, lembah Tua. Berangkatlah Nabi Musa. Ketika dia sampai ke tempat yang dirasakan sumber api itu, tiba-tiba dia dipanggil, wahai Musa, sungguhnya akulah yang engkau dengar memanggilmu ini adalah Tuhanmu yang melihara dan membimbingmu. Maka tanggalkanlah kedua kasutmu, kedua terompahmu itu sebagai penghormatan. Na'lun, tuan-tuan. Kerana disebabkan engkau berada di tempat yang suci, Tua. Dari sudut bahasa Arab, kalau tuan-tuan lihat dalam Kamus Al-Farid ataupun Kamus Al-Aziz ini, kalau kita belajar bahasa Arab, perkataan Nudia. Nudia dipanggil, di sudut bahasa Arabnya, tuan-tuan, bentuk pasif. Mabni bil majhul. Mabni bil majhul maknanya penggunaan pasif, bukan aktif. Jadi dipanggil untuk menggambarkan pada mulanya Nabi Musa sama sekali tidak menduga ada yang memanggil namanya, iaitu mengenalnya di tempat yang asing seperti itu. Di sudut yang lain, penggunaan bentuk tersebutlah untuk mengundang rasa ingin tahu tentang huraian kisah ini, siapa yang manggil. Ini merupakan salah satu daya ataupun gaya penarik bentuk yang unsur utama dalam gaya tashwiq yang telah kita pelajari pada kuliah yang terdahulu. Bila Allah mengemukakan satu kisah, antara unsur tashwiq untuk kita terus membaca, kalau kita memahami bahasa Arab, maka itulah penggunaan yang Allah SWT bawa. Itu sebab dibaca Quran ini, makin hari makin seronok, makin hari makin rasa kekurangan dalam diri, makin hari makin rasa bersih hati, kan tuan-tuan. Syekh Qutb pula mengatakan bahawa kesan dari penggunaan bentuk pasif dalam ayat ini, dia sebagai isyarat bahawa tidaklah mungkin meletakkan di mana sumber suara itu, tidak juga arahnya, tidak juga dapat dilukiskan gambaran atau caranya, dan bagaimana Nabi Musa mendengar atau menerimanya. Jadi hasilnya, Nabi Musa ni dipanggil dengan cara tertentu, dan beliau telah menerimanya dengan cara yang tertentu juga. Bagaimana itu terjadi, kita tidak mengetahuinya, kerana ia adalah urusan Allah SWT yang kita wajib meyakini terjadinya, tetapi kita tidak perlu mempertanyakan tentangnya. Sama macam ayat yang telah lepas kita bincangkan, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Nanti ada golongan yang suka menimbulkan fitnah, membincangkan perkara ini di luar pengetahuan orang awam, menyebabkan berlaku berbagai-bagai fitnah kepada mereka yang tidak memahami isu tauhidnya. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, tuan-tuan ada peluang, lihatlah dalam kolam Tauhid mengurusi majalah Solusi, pembentangan oleh Ustaz Muhammad Nizam Abdul Qadir, hafizahullah, sangatlah menarik untuk pendekatan moden kepada perkara-perkara sedemikian. Sehingga kita menyambung pada kuliah akan datang. Allahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.